Sepanjang kursus kita pada 2 hari ini, saya telah menekankan tentang pentingnya pedagogi dikaitkan dengan penilaian ataupun dikaitkan dengan pembangunan soalan yang berbentuk hot ataupun higher order thinking. Kenapa saya tekankan tentang pedagogi ataupun pedagogi? Mereka yang terlibat dalam pembinaan soalan di peringkat hot juga perlu tahu apa diakah pedagogi yang terkini yang dipraktikkan di negara-negara maju. Misalnya, saya telah sebutkan tentang satu pendekatan pengajaran dan pembelajaran yang mementingkan kepada pemikiran, iaitu thinking based learning. Dan banyak ahli-ahli pendidik di Eropah dan di negara maju seperti Amerika telah memperkenalkan idea yang apa dipanggil the infusion of critical and creative thinking into content instruction. Jadi pentingnya kita sebagai penggubal soalan mengetahui juga kaitan kenapa kita menggubal soalan ataupun kaitan di antara penggubalan soalan, proses penggubalan soalan dan proses pedagogi itu ataupun aktiviti yang terlibat dalam pedagogi itu. Iaitu misalnya kalau kita nak menilai pelajar di peringkat analisis dalam taksonomi Bloom, kita harus juga mengetahui bahawa di peringkat pedagogi pula pelajar perlu tahu kemahiran berfikir. They must be aware of the thinking skills such as analysis, for example. Jadi sebab itu penggubal soalan harus juga sampai kepada mereka yang terlibat dalam pengajaran dan pembelajaran, supaya pembelajaran dan pengajaran itu membolehkan pelajar itu lebih yakin untuk menjawab soalan-soalan yang digubal oleh penggubal. Kalau kita bercakap tentang, katakan kita rujuk kepada taxonomy Bloom yang telah dikaji semula, revised taxonomy Bloom yang telah kita bincang, iaitu di mana di peringkat hot ialah bermula daripada analysis, evaluating, analyze, evaluating and creating. Jadi di peringkat pedagogi, mereka yang menyampaikan ilmu itu harus tahu bahawa untuk membolehkan pelajar kita menyelesaikan masalah pada tahap analisis, maka harus diterapkan kemahiran membuat analisis di peringkat pengajaran, baik di dalam mathematics, agama, bahasa Inggeris, bahasa Melayu, sastra Melayu dan sebagainya. Maka inilah yang kita perlu beri perhatian, bahawa kerana saya rasakan kalau kita penggubal soalan, kita tidak tahu apa yang mereka lakukan di peringkat pedagogi, maka kita hanya menggubal soalan dan kita tidak dapat menilai sebenarnya kebolehan sebenar pelajar itu. Kerana kalau ambil contoh, kalau pelajar sendiri tidak tahu apa maksud analisis dan mereka hanya belajar secara latih tubi, maka akhirnya apa yang kita harap dari pelajar tak kesampaian. Jadi itulah sebabnya penggubal soalan juga harus mengetahui tentang pedagogi, supaya apa yang dikendaki oleh penggubal soalan perlu dipahami oleh mereka yang terlibat dalam pengajaran dan pembelajaran dan juga pelajar yang akan menyelesaikan masalah yang akan diberikan oleh penggubal soalan itu. Jadi oleh itu saya menyarankan dua perkara. Satu, mereka yang terlibat dalam pengajaran dan pembelajaran di sekolah
di peringkat STPM khususnya, sebab kita membincangkan penggubalan soalan dalam peringkat STPM, maka kita harus memberi pendedahan kepada guru-guru supaya berubah daripada bentuk pengajaran yang berbentuk attitude B kepada bentuk pengajaran yang lebih berbentuk pemikiran, iaitu thinking based learning. Maka saya harap majlis peperiksaan akan mengadakan kursus khusus untuk guru-guru untuk mendedahkan kepada mereka bagaimanakah bentuk pengajaran yang harus dilaksanakan supaya memenuhi keperluan kepada penggubalan ataupun bentuk-bentuk soalan yang berbentuk higher order thinking ataupun HOT. Itu satu perkara yang kita patut beri perhatian. Yang kedua, guru juga harus diberi misalnya pendedahan bagaimana mereka boleh mengubah soalan untuk peperiksaan di sekolah misalnya, untuk memenuhi keperluan pengajaran mereka. Maksudnya untuk memenuhi keperluan untuk pelajar menyelesaikan masalah yang mereka soalkan dalam peperiksaan ataupun ujian-ujian yang mereka laksanakan di peringkat sekolah. Jadi sebab itu saya telah dalam kursus ini memberi pendedahan kepada peserta tentang aspek pedagogi, dan selain kita bincangkan kepada aspek-aspek penilaian. Jadi saya harap dengan pendedahan aspek pedagogi, pengubah soalan akan lebih memahami apa itu pengajaran dan pembelajaran, dan kaitkannya dengan penilaian. Saya rasa tidak lengkap kalau kita hanya tahu memberi penilaian tetapi kita tidak tahu sebegitu mendalam apa yang kita nak nilai. Misalnya kalau kita nak nilai pelajar di peringkat analisis dalam taksonomi Bloom, apa yang kita nak nilai dalam pengajaran sebenarnya? Bagaimana dalam pengajaran dan pembelajaran yang kita nak nilai? Ya, kalau kita tahu tentang pedagogi, berarti kita nak nilai mereka sama ada mereka, misalnya lah, adakah mereka berkebolehan membuat analisis baik dalam mathematics? Adakah mereka berkebolehan membuat aktiviti compare and contrast? Dan adakah penggubah soalan faham apakah maksud compare and contrast? Atau apakah, dan juga selain daripada itu, pengajaran dan pembelajaran juga yang mereka terlibat, adakah mereka faham kedua perkataan ini, analisis, compare and contrast? Dalam misalnya satu lagi skills yang dipanggil inductive reasoning, adakah pengajar mathematics, mereka terlibat dalam pengajaran matematik, faham apa dia maksud inductive reasoning? Apakah sub-skill dalam inductive reasoning? Ini perkara-perkara yang perlu dipahami, ya. Dan apakah deductive reasoning, analogy reasoning, ya. Itulah yang kita nak dicuba fahamkan kepada kepada pengubah soalan, dan juga diharapkan mereka yang terlibat dalam pengajaran dan pembelajaran juga memahami kemahiran fikir ini, supaya mereka dapat meningkatkan keupayaan mereka dalam proses pembelajaran, seperti meningkatkan keupayaan mereka dalam kemahiran metakognitif, awareness about one's own thinking. Kalau mereka tidak ada kemahiran, tak sedar tentang jenis-jenis kemahiran berfikir, dan seperti compare, contrast, analysis dan sebagainya, bagaimana mereka nak memperbaiki kemahiran-kemahiran ini, dan bagaimana mereka nak menilai sama ada kemahiran-kemahiran yang mereka gunakan itu telah dapat meningkatkan keupayaan mereka dalam menyelesaikan masalah misalnya.
seperti yang disebut oleh Robert Schwartz, kebolehan pelajar ini tidak hanya pada boleh menyelesaikan suatu masalah, tetapi mereka harus mengetahui apakah kemahiran fikir yang telah mereka gunakan untuk menyelesaikan sesuatu masalah. Sekian, diharap penerangan ringkas ini dapatlah menyimpulkan apa yang telah saya terangkan ataupun apa yang saya telah sampaikan selama 2 hari di dalam kursus HEART ini. Semoga tuan-tuan dan puan-puan telah mendapat sebanyak pendedahan dalam HEART ataupun Higher Order Thinking dari perspektif pedagogi. Terima kasih. Saya Zahri Osman, pernah berkhidmat dengan sebagai penyelidik, researcher dan konsultan di Institute of Mathematical Sciences di Unit Pembudayaan Mathematics, Faculty of Science, University of Malaya, Kuala Lumpur. Terima kasih.